Okey, hai Assalamualaikum. Tentang satu lagi kisah seram berkaitan tentang minyak dagu. Okey, sebelum Cik mula Cik nak komen tentang ada satu perkataan yang kononnya dikatakan tak boleh digunakan lah. Maksud dia ada seorang ni yang Cik terdengar dia kata dia tak pernah guna perkataan seram. Dia kata sebab dia rasa perkataan yang dia gunakan tu lebih meluas dan juga betul. Sepatutnya dia tak boleh cakap macam tu sebab kebanyakan perkataan seram ni dah digunakan oleh banyak YouTuber lain, dan terpulang dia nak guna perkataan apa dan dia tak sepatutnya mention dia saja yang betul. Okey? Kalau dia kaji betul-betul apa maksud seram, misteri dan juga mistik, dia akan tahu. Seram ni dia lebih meluas sebab dia tak kira lah berkaitan dengan makhluk halus, peristiwa ataupun keadaan yang mana boleh buatkan kita ni berdepak-depak dan juga bulu rumah kita meremang. Benda tu dah dikira seram. Misteri dia lebih kepada keadaan ataupun peristiwa yang menimbulkan tanda tanya, yang macam contoh budak hilang ataupun kematian, kita tak tahu siapa lagi pembunuh dia dan keadaan itu masih disiasat dan benda tu semua masih lagi menjadi tanda tanya. Siapa yang buat, macam mana benda tu terjadi dan lain-lain. Sementara mistik pula dia ni lebih berkaitan tentang ilmu-ilmu ataupun alam yang tak nampak dengan mata kasar kita. Lebih kepada alam bunian ataupun alam jin ataupun yang tak kasat mata. Jadi tak perlu kot kita nak komen perkataan yang orang lain dah guna. Hang kekal dengan diri hang dan tak perlu nak kata diri hang saja yang betul. Okey? Cik tak kisah kalau dia nak terasa pun, sebab cik rasa cik ada hak untuk cakap dan kita ada hak untuk cakap benda yang kita guna untuk channel kita sendiri. Okey? Dan lagi satu maaf, cik memang tak boleh nak ikut slang-slang negeri lain untuk cik nak cuba tunjuk ataupun cik nak cuba nak tarik perhatian daripada orang-orang lain. Cik jadi diri cik sendiri, cik cakap utara dan cik harap hampa faham sebab ada sesetengah YouTuber dia boleh bercakap KL walaupun kita orang utara ni dengar dia cakap tu rasa dah pelik dan juga melugai, tapi dia cuba nak ubah diri dia tu jadi diri orang lain. Yang tu masalah diri dia dan tak kena mengena dengan diri orang lain. Okey? Harap macam mana diri hampa, macam itulah hampa kekalkan. Okey? Bermula daripada bawah, tak perlu nak kena cari orang-orang lain untuk kita jatuhkan, untuk kita naikkan diri kita sendiri. Okey hampa? Okey, untuk cerita berkaitan tentang seorang budak perempuan yang bolehlah kita namakan diri dia tu Miza. Dia ni bukan nama sebenar. Dia ni masih belajar dekat sebuah pusat pengajian tinggi di Kedah. Okey, dia pun orang utara, kat mana cik tak perlu nak bagi tahu. Dan untuk pengetahuan apa, si Miza ni dia dah ada boyfriend dan boyfriend dia ni kerja jauh di KL. Jadi percintaan mereka ni boleh dikatakan percintaan jarak jauh, dan benda ni buatkan si Miza ni boring. Kerana si boyfriend dia tu, ataupun kita namakan dia boy lah, dia ni tak pernah ada masa untuk si Miza. Dia lebih sibuk dengan kerja dia dan kadang-kadang je baru mereka dapat berhubung. Dan si Miza ni dia lebih banyak lah layan media-media sosial dan dia banyak upload ataupun status-status dekat sana. Dalam dia duk bubuh status ataupun upload gambar ni dekat media sosial, dia perasan ada satu mamat ni dia rajin lah duk komen, duk macam bagi reaction lah untuk semua status dan gambar-gambar dia. Dan dia tak ambil pusing pun pada masa tu. Dan berbulan-bulan berlalu, si boy yang dekat KL ni masih juga duk layan Miza ni macam wujud dengan tak wujud, dan si Miza ni pun makin boring. Kemudian pada satu hari dia masuk dalam laman sosial dia dan tengok, oh mamat ni masih rajin lagi duk komen tentang dia. Dan apabila dia tengok si lelaki ni masih lagi duk komen dan setia duk follow dia, dia pun balah lah komen si
lelaki ni. Dan akhirnya mereka pun berbalah-balah komen dan mereka pun akhirnya melarat ke satu aplikasi sembang. Dekat sana mereka lebih kenal antara satu sama lain. Dan hampa tahu, dia lebih rasa diri dia dihargai. Dia pun meluahkan semuanya pada lelaki ni. Okey. Kemudian hampa, hampir sebulan lamanya mereka ni duk chatting lah, chat lah apa benda. Sampailah satu hari si Miza ni dia teringin nak makan satu benda. Dan benda tu tak terdapat di kedah tu kat tempat yang dia sewa. Dia pun up lah status kata dia craving dan nak sangat makan benda tu. Kemudian tak dan sampai 10 minit macam tu, si lelaki ni tiba-tiba je mesej dia cakap boleh bagi alamat tempat tinggal si Miza ni untuk dia hantar makanan yang Miza nak tu. Si Miza ni dalam keadaan macam seronok, campur teruja, blur. Lepas tu dia pun bagi alamat dia dekat si lelaki tu tadi. Kemudian dia pun masih berkira-kira apa betul ke tindakan yang dia buat ni. Dan dia pun berserah je lah pada keadaan. Okey. Kemudian nampak dalam pukul 6 lebih macam tu, 6 petang macam tu, hari tu dia tak ada kelas. Dan laki ni bagi tahu yang laki ni dah sampai dekat luar tempat yang Miza ni sewa. Jadi si Miza ni pun dia bersiap dan dia pun keluarlah jumpa dengan si lelaki tu. Lelaki ni mai jauh daripada Penang, hanya nak jumpa Miza di Kedah. Okey. Bila dah macam tu, dia kata dia mai jauh, dia lapar, boleh tak? Jom teman dia pergi makan. Tapi si Miza ni mula-mula tu rasa macam berat hati juga. Tapi apabila dia tengok si lelaki ni tak main seorang, dia main dengan kawan dia, si Miza ni pun okey tak apa, boleh, jom. Dia bawa pergi makan dan tak lama lepas tu si lelaki ni pun hantar dia balik. Pada hari itulah, mereka mula rapat sangat. Dan juga pelan-pelan si Miza ni rasa macam dia ni dah jatuh cinta pada si lelaki ni yang bolehlah kita namakan dia Amar. Amar ni tadi terlalu menjaga si Miza ni sampai si Miza ni tak ada kurang apa satu benda pun. Dia ni macam dah tergila-gila sangat dekat Amar ni. Kalau dia tak dengar suara si Amar ni ataupun dia tak video call lah, masa ni dah canggih dah, dan dia rasa macam hidup dia ni tak sempurna. Boleh dikatakan hampa tiap kali hujung minggu si Amar ni dia akan mai jumpa si Miza, yang mana dekat Kedah hari tu adalah hari kerja. Dan dekat Penang pula hari cuti. Jadi si Miza ni sanggup dia ponteng kelah tipu ayah dia untuk nak keluar dengan si Amar ni. Dan dia dah macam mabuk cinta. Dia lebih utamakan si Amar ni yang datang dari jauh lah kononnya untuk habiskan waktu dengan dia. Okey hampa, kalau rasa dia tak jumpa ni, rasa dia macam tak boleh nafas. Dia rasa macam nak kiamat lah dunia. Jadi dia betul-betul mabuk cinta dan juga betul-betul sayang sangat ke Amar ni. Sampai dia tak mau Amar ni macam berjauhan lah dengan dia. Okey, apabila mai time cuti, si Amar ni akan datang jemput si Miza ni untuk hantar si Miza ni balik ke kampung dia. Kemudian macam tu lah seterusnya tiap minggu. Kalau si Miza ni ada cuti dan dia nak balik ke kampung, si Amar ni setia. Kira setia berada lah pada apa jua keadaan yang si Miza ni perlukan dia. Kemudian apa? Diam tak diam, si kakak Miza ni dia dapat tahu tentang adik dia yang dah nampak berlainan benar. Dan apabila ada kawan kakak dia tahu, kakak dia yang si Miza ni selalu sangat ponteng-kelah dah jumpa dengan si Amar ni, kakak dia ni ambil tindakan drastik, iaitu menyiasat latar belakang si Amar ni. Dan dia dapat tahu yang si Amar ni rupanya dah ada
perempuan lain. Dan kemudian si kakak dia ni pun dah beritahu kat Mizo. Dia kata, kak dengar boyfriend hang tu sebenarnya dia dah ada tunang. Kemudian si Mizo ni yang acak-acak nak protect lah si Amar. Dia pun kata, tak mungkin lah kak. Setiap masa dia dengan saya. Setiap masa dia menjemput saya. Tak mungkin dia ada tunang. Kakak dia puas pujuk dia. Dia masih tak mau dengar cakap kakak dia ni tadi. Dan kemudian dia kata, kak kalau tak suka dengan hubungan saya dengan Amar, kak tak perlu nak buat cerita yang bukan-bukan. Reka benda yang tak ada hanya untuk putuskan hubungan kami. Betulnya kakak dia terkejut sebab adik dia tak pernah nak tinggikan suara dengan dia. Apatah lagi nak tengking dia. Dan kemudian dia kata, Astaghfirullahalazim. Mizo, cuba hang sedang sikit. Hang tengok keadaan diri hang. Kalau hang tak jumpa dia, hang jadi macam mana? Kemudian si kakak dia ni tadi malah dia nak tekak dengan dia. Dan kemudian kakak dia ni bagi tahu dekat mak ayah dia. Kemudian tanpa pengetahuan si Mizo ni tadi, mak ayah dia dan kakak dia ni dah pergi tengok ada seorang orang pandai ataupun ustaz untuk tengok keadaan adik dia. Dan betul lah apa? Rupanya si Mizo ni dah terkena minyak dagu. Dia hanya menurut apa saja cakap si Amar ni tadi tanpa banyak soal. Dan dia juga dah habiskan banyak duit simpanan belajang dia ni tadi yang mana bapak dia bagi. Untuk dia bagi kat si Amar ni yang kuno-kunonya sat lagi. Kereta dia rosak lah, dia ada masalah lah, mak dia sakit lah, macam-macam lah. Dan dia rasa dia perlulah selalu pula tolong si Amar yang kuno-kunonya lelaki awal dan terakhir lah dalam hidup dia. Dia langsung tak ingat boyfriend dia yang sebelum ni, si boy yang dia dah putus tu. Dan yang ni lah bulan bintang yang ada dalam hidup dia sekarang. Kemudian si mak ayah, si Mizo ni tanyalah dekat ustaz tu apa yang perlu dia buat. Kemudian si ustaz tu kata tak apa, dia akan cuba buatkan ayam penawar. Dan mereka pun buat balik ayam tu. Kemudian sengap-sengap bagi si Mizo ni minum. Kemudian nampak, alhamdulillah nampak macam ada perubahan. Apabila mak dia cakap suruh dia putui dengan si Amar ni, dia menurut. Dia macam terdengar. Dan kemudian masa tu nak dekat periksa semester dan dia pun buat keputusan untuk putuslah dengan si Amar ni tadi. Amar ni tadi rasa tercabar dan tak boleh terima. Dia berulang-ulang kali duk call mengganggu si Mizo ni tadi yang nak ambil periksa. Dan dia kadang-kadang berdiri dekat luar rumah sewa si Mizo ni, tak kira malam ke pagi, sambil menunjukkan rasa tak puas hati dia. Mizo yang takut ni akhir dia, lepas dia ambil periksa, dia terus balik ke kampung dia dengan dijemput oleh ayah dia tadi. Kemudian apa? Bermulalah episod hitam dalam hidup si Mizo ni apabila tiap-tiap malam katil dia diguncang dengan kuat oleh suatu kuasa yang buatkan dia tak boleh nak tidur. Dia akan dengar macam pintu dan tingkat bilik dia ni diketuk-ketuk orang daripada luar. Dia juga akan terdengar suara orang duk panggil-panggil dia. Dan dia ni mulalah macam terbuai-buai perasaan dan teringat-ingat pada si Amar ni tadi yang buatkan hidup dia mula jadi kacau bilau. Okey, dia tak lalu nak makan, dia lebih banyak berdiam diri, terkurung dalam bilik. Dan mak dia mula perasan. Dia jadi sedih apabila teringat Amar. Dia rasa bersalah sebab dia putuskan hubungan mereka. Dan kemudian tanpa mak dan ayah dan juga kakak dia tahu, dia ni dah kontak balik si Amar, merayu-rayu suruh si Amar ni terima dia balik. Si Amar ni pula dengan belagak dia semua gelak-gelak dan dia kata, padan muka hang. Hang tanggunglah sendiri akibat apa yang hang dah buat kat aku. Hang malukan aku kan? Dia kata lah ni hang tanggunglah akibat dia. Kemudian apa? Jadilah Mizo ni macam orang gila, menangis, meraung sambil duk menjerit-jerit panggil nama si Amar ni. Orang tua dia ni lagi lah semua perut dan sedih tengok keadaan anak mereka yang dah macam orang tak betul ataupun orang gila. Dia akan duduk kat tingkap menjerit-jerit panggil nama Amar, Amar, Amar sambil menangis. Dan rambut dia, keadaan dia jadi tak terurus. Dia tak mau mandi, dia tak mau makan. Dan keadaan dia dah jadi berbau. Keadaan dalam bilik dia ni, dia tak mau buka lampu, dia nak duduk dalam keadaan gelap. Dan juga dia tak mau siapa-siapa kacau dia.
video ni sampai ke tahap akan hantuk kepala dia kat dinding sambil dia duk panggil Mama ni tadi. Kemudian mak dia dan ayah dia akhir dia panggil ustaz tu mai rumah mereka untuk tengok Miza ni tadi. Ustaz tu pun bila dia sampai dia pun terkejut dan kemudian dia kata rupanya si Amal ni dah tingkatkan balik penggunaan minyak dagu yang dia dah kenakan pada si Miza ni, dan benda tu lah yang buatkan si Miza ni makin gila. Rupanya apa? Dalam mak dia tak tahu dengan pak dia ni, si Miza ni rupanya dah pergi jumpa dah si Amal ni. Dan diam, sewaktu dia dah balik rumah mak dia. Kemudian si Amal ni dia calik lagi minyak dagu tu, tapi kali ni bukan kerana dia nakkan si Miza ni, dia nak si Miza ni merana. Kemudian si Miza ni pun jadilah lagi teruk. Kemudian ustaz tu pun kata tak apa, saya akan cuba dengan izin Allah untuk rawat si Miza ni tadi. Ya betul, ambil masa berapa lama juga untuk si ustaz ni buang apa je yang ada dekat Miza. Dan alhamdulillah lepas tu ustaz tu pun mandikan dia, suruh buat ayak, suruh mak dia mandikan dia dan suruh dia minum ayak-ayak penawar dan juga ayak yang dia ambil daripada 7 masjid, kolah masjid. Kemudian ustaz ni minta ada satu baju sejuk yang mana si Miza ni pakai. Ada, ustaz tu kata 2 minggu yang lalu si Miza ni ada keluar dan baju tu dia masih tak basuh lagi. Dekat baju tu dah terdapat kesan minyak yang si Amal ni letak. Lepas tu si Miza ni rupanya duk peluk ataupun cium baju tu, kononnya kerana dia duk teringat-ingat dekat si Amal. Kemudian baju tu diambil, dibakar, dan barulah si Miza ni teringat. Dia seolah-olah macam baru bangun daripada tidur yang panjang. Dia tak sedar apa yang jadi kat diri dia. Dan apabila mak dia ceritakan apa yang dah jadi, dia rasa menyesal sebab dia terlalu percaya pada orang yang dia baru sangat kenal dalam media sosial. Kiampa. Kemudian si Amal ni tadi, dia terus tak dapat nak dihubungi. Dia seolah-olah tahu apa yang ustaz tu dah buat. Dia pun mungkin dah tukar nombor. Alhamdulillah si Miza pun kembali pada keadaan diri dia yang sebenarnya. Dan selepas daripada tu dia dah tak mau nak layan apa saja permintaan ataupun request lelaki yang dia tak kenal dalam media sosial ni lah. Dia tak kira lah dalam Insta ke Facebook ke, ataupun dia dah trauma. Okay, hampa macam itulah kisah si Miza tu tadi. So, Cik harap hampa dapat klik subscribe, like dan juga komen. Next time Cik akan cerita-cerita lain pula. Dan semoga hampa dan keluarga hampa tetap dilindungi oleh Allah SWT. Okay, bye. Assalamualaikum.